Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusliza Rusli dan insyaAllah saya akan mengupas tajuk berkaitan dengan pemikiran sosialis Vance Ali dalam buku tulisan beliau iaitu Vance Ali Antithesis. Dan buku ini cetakan pertama iaitu pada September 2014, cetakan kedua Oktober 2014 dan cetakan ketiga iaitu pada Disember 2014. Dan Alhamdulillah setelah bertemu secara direct dengan Vance Ali pada 7 Mei 2015 iaitu hari Khamis, bertempat di FS Nasi Kandar Corner, berdekatan dengan LRT Masjid Jamek. Objektif kajian saya yang pertama iaitu untuk menjelaskan konsep sosialisme. Yang kedua, memperincikan pemikiran sosialis Vance Ali. Dan yang ketiga, refleksi terhadap pemikiran sosialis Vance Ali. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan latar belakang Vance Ali. Vance Ali atau nama sebenar beliau iaitu Amir Hamzah, berasal dari negeri Kedah dan pernah mendapat pendidikan di salah sebuah sekolah agama di negeri Kedah. Kemudian beliau menyambung pengajian ke peringkat diploma Usuluddin di College Universiti Islam Selangor, Quiz. Tetapi pada bulan 8 tahun 2010, beliau mengambil keputusan untuk drop out daripada quiz. Dan ketika ini beliau berada di semester 7. Pada tahun ini juga, beliau lari dari rumah dan membawa diri ke Singapura. Dari sudut perkahwinan, beliau pernah berkahwin dengan Kirana tetapi berakhir dengan penceraian pada tahun lepas iaitu 2014. Dari sudut pekerjaan, beliau pernah menjadi seorang guru sekolah menengah swasta dan kini beliau merupakan seorang penyair revolusi. Beliau membacakan puisi-puisi di Jalan Sultan, di Pasar Malam dan juga di Kampung Bandar Lama. Beliau begitu aktif menulis di laman sosial seperti Facebook dan juga blog. Seorang yang sangat suka membaca, suka berdiskusi dan suka berwawancara. Itu serba sedikit berkaitan dengan latar belakang Vance Ali. Kemudian saya akan terangkan tentang definisi sosialis itu sendiri. Perkataan sosialis berasal daripada bahasa Latin iaitu socius, bermaksud sahabat ataupun teman. Dalam bahasa Yunani, societas bermaksud masyarakat. Dan menurut Lawrence Burgers, istilah ini adalah satu prinsip pengendalian harta dan produksi kepada kekayaan oleh kelompok. Fahaman sosialisme adalah mengutamakan kepentingan masyarakat. Antara ciri-ciri ataupun terdapat 3 ciri-ciri sosial kemasyarakatan dalam aliran sosialisme. Yang pertama iaitu prinsip tanpa kelas. Yang kedua, prinsip kesamarataan antara ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga, prinsip bahawa alat-alat produksi yang dimiliki digunakan untuk mencapai dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Itu antara definisi yang dapat saya berikan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan sosialisme. Okey, saya ulang sekali lagi bahawa pemikiran sosialisme ataupun fahaman sosialisme ini mereka memperjuangkan ataupun mereka mengutamakan kepentingan masyarakat, bermaksud mereka memperjuangkan masyarakat yang ditindas daripada sebarang bentuk sistem kasta, mereka ataupun golongan buruh yang ditindas, masyarakat miskin yang ditindas. Dan inilah yang diperjuangkan oleh aliran sosialisme. Okey, dan seterusnya saya akan pergi kepada
Objektif kedua kajian saya berkaitan dengan pemikiran sosialis Bains Ali. Dalam buku Bains Ali Antithesis ini lebih kurang 7 elemen yang dapat saya keluarkan untuk dikupas. Yang pertama, di mana beliau meletakkan akal melebihi Al-Quran dan hadis. Beliau mendakwa bahawa Tuhan mampu dicapai dengan akal, dan huraian-huraian agama yang dilontarkan dalam buku Bains Ali Antithesis ini di mana beliau meletakkan akal, di mana huraian-huraian itu berpaksikan kepada logik akal semata-mata dengan mengetepikan, mengkesampingkan Al-Quran dan juga hadis. Dan ini sangat bertentangan. Kenapa saya kata bertentangan? Kerana akal manusia itu perlu dan mesti dipandu oleh wahyu dan juga hadis, mesti dipandu dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi berlaku sebaliknya kepada Bains Ali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di mana beliau mempertikaikan kalimah syahadah itu sebagai kalimah tauhid. Pada beliau, tauhid itu adalah membebaskan orang miskin, menentang kezaliman dan memperjuangkan kezaliman. Setiap orang yang membawa keadilan, setiap orang yang membawa kebaikan, itu adalah dikira beriman. Cukup dengan berjuang untuk keadilan, cukup dengan hanya adanya kebaikan, itu sudah menunjukkan, sudah cukup syarat bahawa orang itu dikatakan telah beriman. Itu antara fahaman yang dibawa oleh Bains Ali. Dan pada beliau, agama tidak bermula dengan iman, kerana agama yang bermula dengan iman ini merupakan penyebab kepada berlakunya proses pendoktrin dan memudahkan proses pendogma untuk meracuni pemikiran manusia. Dan Bains Ali tidak percaya dengan dogma agama. Itu yang kedua. Dan isu yang ketiga adalah Bains Ali menghina agama dan juga agamawan. Pada beliau, agamawan tidak berguna. Ulama ini lebih mementingkan poligami daripada memperjuangkan masalah kemiskinan masyarakat. Dan dalam buku beliau, Bains Ali Antithesis ini menulis di mana Melayu plus orang Islam dan plus Sunnah menjadi teruk kuasa tiga. Dan beliau mendakwa bahawa Khomeini itu 1000 kali lebih baik daripada 1000 ulama sunnah di tanah Melayu. Dan ini satu penghinaan yang memang kita tidak boleh terima. Yang keempat, wujudnya ataupun adanya elemen ataupun unsur-unsur pluralisme, di mana beliau mempersoalkan kenapa orang Melayu tidak boleh menerima Syiah dan kenapa tidak boleh menerima komunisme, dan kenapa mesti komunisme itu ditolak secara total. Kenapa tidak boleh diambil sedikit kebaikan daripada komunisme. Dan beliau tidak berminat untuk mengajak orang bukan Islam kepada Islam. Dalam erti kata, Bains Ali berpendirian bahawa tidak perlu orang agamawan, tidak perlu untuk orang Islam ini menyibukkan diri mereka untuk memberi kefahaman Islam kepada orang bukan Islam, untuk mengajak orang bukan Islam kepada Islam. Dan di sini menunjukkan bahawa beliau seolah-olah beranggapan bahawa semua agama itu adalah sama. Yang membezakan adalah kebaikan dan juga keadilan, kerana berdasarkan kepada sandaran kalimah syahadah yang difahami oleh beliau sendiri, bahawa beliau menyatakan bahawa sudah cukup beriman seseorang itu apabila orang itu membawa keadilan, orang itu membawa kebaikan. Yang kelima, di mana beliau mempersoalkan tentang ketuhanan, di mana beliau mempersoalkan keadilan Tuhan dengan bertanya ataupun dengan mengungkapkan bahawa
kenapa dicipta ada yang kaya, ada yang miskin. Di sini beliau sendiri tidak memahami sunnatullah itu sendiri. Yang kedua, sekiranya ataupun adakah Tuhan benar-benar wujud? Beliau mempersoalkan adakah Tuhan ini benar-benar wujud, dan beliau mengungkapkan bahawa jika Tuhan tiada, sudah tentu dia akan menjadi etis yang sosialis. Saya ulang sekali lagi, beliau mengungkapkan bahawa jika Tuhan tiada, sudah tentu dia akan menjadi seorang etis sosialis. Yang keenam, beliau sangat anti kepada universiti, anti kepada golongan Islamic study, anti kepada golongan motivator, anti kepada mereka yang ada sentimen-sentimen tentang agama. Pada beliau, universiti ini merupakan tong sampah sebagai tempat lalat-lalat mencari makan, sebagai tempat untuk membodohkan rakyat, dan pada beliau, lepasan Islamic Studies sangat pemalas dan tidak berguna. Beliau membahagikan bahawa pada hari Jumaat, hari Isnin dan juga hari Khamis, 3 hari ini merupakan waktu yang dikhususkan untuk tarbiyah diri, manakala 4 hari yang berbaki lagi itu merupakan waktu untuk memahami manusia, waktu untuk berhubung dengan manusia dan sebagainya. Isu yang ketujuh adalah beliau telah menghina dan mempersendakan hadis Nabi, mempersendakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mempertikaikan dari sudut pemakaian jubah, menyimpan janggut dan juga berseban itu merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada 7 elemen yang saya keluarkan ini, maka dapat saya rumuskan di sini bahawa terdapat unsur-unsur religious skeptik dalam penulisan beliau itu sendiri, di mana skeptism itu bermaksud fahaman yang memandang sesuatu dalam keadaan yang tidak pasti. Jelas di sini bahawa Bais Ali dia dalam keadaan yang curiga, ragu-ragu dan tidak pasti dengan agama dia sendiri. Yang kedua, jelas menunjukkan bahawa pola pemikiran ataupun cara Bais Ali berfikir menampakkan beliau dalam keadaan kecelaruan dalam mencari identiti agama itu sendiri. Yang ketiga, bentuk penulisan yang dihasilkan oleh saudara Bais Ali ini begitu konsisten dari sudut unsur-unsur menghina, unsur-unsur mempersenda dan unsur-unsur menyalahkan. Sebagai contoh, beliau menyalahkan golongan agamawan apabila banyaknya kemaksiatan ataupun banyaknya gejala-gejala sosial. Yang kedua, contoh yang kedua, apabila ada Muslim yang melibatkan diri dengan liberal ataupun beraliran liberalism, maka yang disalahkan itu adalah orang agamawan. Contoh yang seterusnya berkaitan dengan golongan Islamic study. Tidak dinafikan ada segelintir mereka yang daripada lepasan pengajian Islam ada yang melakukan kesalahan ataupun ada yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi tidak bermakna apabila ada yang berbuat sedemikian maka sandaran kesalahan itu dilontarkan, diberikan ataupun dituduh kepada semua mereka yang beraliran di bawah pengajian Islam. Yang keempat, jelas Bais Ali tidak yakin bahawa Islam itu sebagai way of life. Islam itu sebagai cara terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Yang kelima, beliau jelas tidak memahami worldview Islam itu dengan sebenar. Beliau memahami Islam itu dalam acuan pluralism. Apabila Islam itu difahami dalam acuan pluralism ataupun bercampur aduk antara Islam dengan unsur-unsur bukan Islam, maka
ia semakin menjauhkan bin Ali daripada hakikat untuk ma'rifatullah itu sendiri. Yang keenam, bin Ali meletakkan akal mendahului antara Al-Quran dan hadis, bermaksud dalam dia menyingkap agama, dalam dia nak memahami agama, beliau mengkesampingkan, beliau mengabaikan Al-Quran dan hadis. Yang disandarkan hanyalah berdasarkan logik akal semata-mata. Sebab itu pada beliau tidak percaya kepada dogma agama. Beliau juga tidak yakin bahawa Islam itu adalah agama yang syumul, meliputi seluruh aspek kehidupan, di mana dalam Islam itu adanya sistem akhlak, dalam Islam adanya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini adalah untuk menjaga fitrah manusia, untuk memelihara manusia, untuk memelihara norma akhlak dan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Islam adalah agama yang memperjuangkan keadilan manusia daripada segala bentuk kekejaman. Yang ke-8, di mana beliau menafikan peranan ulama. Pada beliau, ulama ini tidak berfungsi. Ulama seolah-olah lebih teruk daripada Khomeini. Bermaksud Khomeini itu yang lebih baik daripada ulama. Dan ini jelas menunjukkan bahawa beliau sangat tidak mengiktiraf fungsi ulama, tidak mengiktiraf peranan ulama itu sendiri, sehingga beliau sanggup mengungkapkan bahawa Khomeini itu 1000 kali lebih baik daripada ulama sunnah, ataupun lebih baik daripada 1000 ulama sunnah di tanah Melayu. Yang ke-9, pada beliau manusia ini tidak berguna kepada orang lain. Manusia ini hanya berguna untuk diri sendiri. Di sini pun beliau gagal untuk memahami kenapa manusia itu dicipta. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak dicipta manusia dan jin itu melainkan untuk beribadat. Yang seterusnya, yang ke-10, rumusan yang ke-10 yang dapat saya rumuskan di sini, di mana bin Ali dalam keadaan beliau rela bahawa di mana membiarkan orang-orang bukan Islam itu kekal dengan agama mereka, dan yang sepatutnya adalah menjadi tanggungjawab kepada orang Islam, di mana untuk menerangkan Islam kepada orang bukan Islam, sebagaimana dakwah Rasulullah itu sendiri. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berdialog dengan orang bukan Islam, dan di sini menampakkan bahawa Rasulullah berinteraksi, wujudnya interaksi antara orang Islam dan juga orang bukan Islam untuk nak menyebarluaskan agama Islam itu sendiri, sekaligus untuk menarik orang bukan Islam kepada Islam. Ya, la iqraha fi din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama ini bermaksud orang Islam yang nak mengajar ataupun nak mengajar Islam kepada orang bukan Islam tidak boleh untuk memaksa mereka memeluk Islam. Tetapi ini tidak bermaksud, ini tidak bermakna kita orang Islam ini perlu membiarkan mereka dalam keadaan terus-menerus dengan kekafiran. Kerana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innan dina 'indallahi Islam. Di mana Innan dina 'indallahi Islam bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan agama yang diridai di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan kesimpulan yang dapat saya jelaskan di sini, di mana saya membuat perbandingan di antara Siddhartha dan juga
Benz Ali. Bagi Siddhartha berpendirian bahawa kesengsaraan rakyat dan buruh itu adalah kerana kasta agama, dan pada Benz Ali itu adalah sistem kapitalis. Dan antara Siddhartha dan Benz Ali ini, mereka kedua-dua ini beraliran antithesis, ataupun mereka kedua ini memilih antithesis sebagai cara hidup. Dan apa yang berlaku kepada Benz Ali ini pasti ia memberi kesan, ia menjejaskan akidah itu sendiri. Jadi sekiranya benar Benz Ali berpendirian sebagaimana yang ditulis dalam buku dia itu, maka perlu untuk beliau kembali balik kepada Islam itu sendiri. Beliau seorang yang banyak membaca, tetapi pembacaan itu perlu dipandu dengan guru-guru yang alim dalam bidang agama. Tidak salah untuk membaca, malah membaca itu satu tuntutan dalam Islam. Tetapi sejauh mana pun anda membaca, pembacaan itu mesti dipandu. Apa yang tidak faham itu mesti ditanya kepada mereka yang mahir dalam bidang, kepada mereka yang alim dalam bidang tertentu. Itu sahaja. Dan kepada saudara Benz Ali, saya mengharapkan beliau kembali kepada memahami worldview Islam itu dalam konteks acuan Islam, kerana apabila Islam itu difahami dalam konteks pluralisme, maka selama-lamanya Benz Ali tidak akan menemui Islam itu sendiri. Dan sekian, itu sahaja daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan, segala kesilapan itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri dengan ucapan sekian terima kasih. Wallahu a'lam.